pada tajuk kita hari ni, which is on the cash book. Okay, cash book ni adalah kalau dalam bahasa kita panggil bahasa biasa kita adalah buku tunai lah. Okay, first of all kita tengok dulu daripada tajuk cash book ni apa yang anda dan saya perlu tahu. Okay, after you have studied this chapter, you should be able to explain the format of 2-column and 3-column cash books. Okay, cash book ni ada yang 2 column, ada yang 3 column. Kita akan tengok nanti. Enter up and balance of cash books. How to masukkan, macam mana nak enter up and how to balance off untuk cash book. And then use folio column for cross-referencing purposes. Okay, ni benda yang paling penting sekali. Okay, kalau dia membabitkan anda punya tugasan group assignment, so the important part is folio. Okay, the important part is folio. So kalau anda buat group assignment tapi awak tak fulfill folio, so sila pastikan ada folio, sebab folio ni adalah satu link, okay, satu link ataupun satu penunjuk aras bahawa anda faham the process by process yang anda patut ikut untuk menghasilkan financial statement. Okay, kita tengok nantilah. Okay, make the entries for discount allowed and discount received both in the cash book and at the end of the period in the discount account in the general ledger. So kalau ada dalam transaksi tersebut ada discount allowed, anda ada beri diskaun dan anda ada terima diskaun. So anda kena masukkan diskaun ini terletaknya dalam cash book. Make similar entries in separate column in the cash book for other recurring item. Okay, kalau dia ada item yang berulang, so dia ada cara record dah lah. Okay, and then what is the cash book? Okay, kita akan pergi kepada apa itu cash book. Okay, kalau anda dah pun start sekejap. Kalau anda dah pun start buat as group assignment, maka anda dah pun sampai ke satu stage cash book ni anda dah tengok lah, dah tengok macam mana bentuk dia. What is the cash book? Cash book ni adalah buku tunai ataupun akaun tunai yang kita satukan dalam akaun tunai dan akaun bank yang kita satukan dalam satu buku. Which is sebelum ni kita belajar kan, apakah yang diklasifikasikan sebagai cash, bayar secara tunai. Bayar secara tunai ni dia ada dua jenis. Yang pertama, dia memang dia bayar in term of tunai lah, dia bagi duit. Okay, lagi satu dia bagi melalui bank transfer, melalui cek. Itu semua term dia masuk bawah tunai. So sekarang bila orang tanya what is a cash book? Cash book ni adalah satu buku, one book that consists of two, which is cash account and bank account. Itu adalah cash book. Okay. Bila kita sebut satu buku yang digabung antara akaun tunai dan account, it means that we can record all money received and paid up on the same page. Tak kisah sama ada yang masuk tu tunai ataupun yang masuk tu bank, yang keluar tu tunai ataupun yang masuk tu tunai, yang keluar tu bank. Dia tak consider benda tu. Cuma apa yang dia akan consider adalah selagi mana yang masuk tu cash, selagi mana yang masuk tu cash, yang keluar tu cash juga, so dia boleh masuk dalam satu page. Bila saya sebut cash, it's consider into two. Saya ulang bila saya sebut cash, dia akan consider kepada dua lah, sama ada paid up in cash or paid up in bank. Okay. Alright. So then, in the cash book, the debit column for cash and the debit column for bank are together. And the credit column for cash and the credit column for bank are together. So, kalau dalam situasi cash book kan, kita dah tengok macam mana apa yang dia maksudkan dengan, cuba tengok kat sini. In the cash book, okay, the debit column for cash and the debit column for bank are together.
which is dia memberi maksud kepada kita bahawa in the debit side ada dua kolom yang berbeza. Yang pertama kolom cash, yang kedua kolom bank. So dan ada juga di sebelah kredit dua kolom yang berbeza which is cash and bank. So sekarang yang menjadi persoalannya adalah kenapa ada dua side yang berbeza? Kerana debit side tu of course lah kan duit masuk. Okay, duit masuk ni maybe in term of cash or maybe in term of bank. Dan di sebelah kredit duit keluar. Okay, dia ada dua kaedah juga cara nak keluar duit ni. Satu in term of cash, satu in term of bank. So sebab tu dekat sebelah debit side ada dua, dekat sebelah kredit side ada dua. So kita cakap-cakap ni macam tak faham kan? Nanti kita akan tengok dia punya format dia. Okay, kita pergi kepada the cash account and the bank account. Ini yang dia asingkan. Ini yang dia punya macam ni, kalau anda buka ledger secara personal, maka anda dapat macam ni lah. Dia akan ada ini cash, ini bank kan. So dia akan ada, ini the debit side, ini the credit side, ini the debit side, ini pun the credit side. Debit side, the credit side. Ini kalau kita asingkan. Tapi, cuba kita tengok. Kalau kita, ini the cash account. Jangan salah faham ya. Ini adalah the cash account and bank account. So kalau orang tanya, ataupun kalau orang minta anda buat make the cash book. So bila sebut cash book, refer kepada maksud cash book itu sendiri. It consists of two account, which is cash account and bank account. Ni yang saya maksudkan tadi. Sebelah debit side akan ada dua, both ada two column, and then in credit side also ada two column. Apa yang dimasukkan dengan debit side? Debit side ni adalah something yang anda terima sebab masukkan duit. Something yang menambahkan anda punya cash. Something yang menambahkan anda punya bank. Okay, what is the means of the credit side? Credit side ni adalah something duit yang anda keluarkan. Sebagai contoh, kalau kita tengok nature dia, ni capital. So, kita bawa masuk modal. Ada K ni kan, dia bayar dengan hutang dia. Ni semua penerimaan. Means that orang bayar dekat kita. Tapi kalau kat sini, kita pula bayar keluar. Duit kita keluar. Sama ada kita pergi bayar sewa, bayar cetakan, kita beli office stationery, kita beli kat orang secara cash, something kita beli. Ataupun kita beli kat orang secara cek, kita bayar dengan cek. Tapi yang pasti, in credit side, it shown the cash or check yang kita keluarkan untuk sesuatu transaksi. Terus kita pergi kepada folio columns. Okay. Untuk part folio column, okay, just like in a T account, okay, sama macam T account, the cash book has a details column that contain the name of the account in which the other part of the double entry has been entered. Dia sama macam T account dia juga ada apa? Dalam cashbook ni dia ada kolom, ada nama. Tadilah kan yang macam saya tunjuk awal tadi. Sama. Okey, T account ni dia ada kolom, ada ruangan ni, dia ada ruangan dia punya ni kan, dia punya apa? Particular dia siapa, apa transaksi dia, masuk kat mana, bank ke, cash ke, sebelah debit ke, sebelah kredit ke. Ada ruangan tahun, ada tarikh. Ini standard kalau anda buat ledger. So, ni kan ada tahun, ada tarikh. Of course, kena ada tahun dan kena ada tarikh. And then kat mana sebenarnya folio ni? Okay. More information can be given by using folio column. Okay, folio column ni ada tambahan. Letak kat mana? A folio column is drawn up in the cash book and the name of the other book and the page number is entered again every entry. Kita tengok kat sini. Ini contoh dia. Okay, tadi cuma ada cashbook saja. Sekarang cashbook with folio. Yang sempurna, cashbook yang sempurna adalah folio. Dia kena ada sekali dengan folio lah. Okay, kat mana nak letak folio? Folio tak kat sini. Ni nama dia. Ni page kan. So folio kat sini. Ni dia punya transaksi dia. Sorry. Folio sini. Folio kat sini. Both side. Kedua-dua side kena ada folio. Ni cash tadi kan, ni bank. So cash bank. Dan ni ada tarikh, ada bulan, ada tarikh kat sini.
and then ada item. Ini dia punya particular lah. Folio ni, apakah macam mana kita nak rujuk folio ni? Okay. Folio ni, ini dah cashbook kan? Cashbook ni ledger. So, folio ni datang daripada anda punya, sebelum ledger, start dia apa? Journal. So, dia datang daripada journal. Okay, anda punya books yang anda record. Contoh, GL, General Ledger. Okay, SL. Kena refer lah. SL ni refer kepada sales. Kalau PL, purchase. So, kena dapat details lah. Okay, macam mana nak tahu folio-folio ni nombor boleh reka, tak ada masalah. Nombor belakang boleh reka. Tapi yang depan GL, SL, GL. Cash tak adalah. Cash dengan bank memang tak ada folio. Tengok dia buat record apa. Sebab untuk cash dan bank, transaksi dia buat macam ni je lah. Nampak ni. Tapi kalau yang lain-lain, macam mana nak tahu folio dia? Folio dia anda dapat tahu daripada buku mana ataupun daripada jurnal apa. Contoh kalau benda tu anda melibatkan jual beli. So of course lah daripada sales. Jual kan? Kalau daripada beli, purchase. Kan kita ada 6 book. Okay, so dia daripada buku yang berbeza-beza. Ini adalah cash book. Okay. Alright. Cash discount. Itu adalah cash book. Okay. Kita pergi kepada cash discount. What is the cash discount? Cash discount adalah to encourage yearly payment of account. A business may accept a smaller sum in full settlement if payment is made within a certain period of time. Okay. Kalau kita kalau dalam bahasa Melayu kita, cash discount ni dipanggil potongan tunai lah kan. Orang bayar secara tunai, dia dapat certain amount yang boleh dia bagi discount lah. Okay, tak apalah, dapat murah lah. Macam tu. Okay. Kenapa adanya cash discount? Cash discount ni diberikan kerana tujuan dia apa? Nak menggalakkan orang yang berurusan dengan kita, sama ada kita ni jual ataupun kita sebagai pembeli. Kenapa kita beri ataupun kita terima diskaun? Kerana orang yang menjalankan perniagaan tersebut, dia nak menggalakkan kita membayar apa yang kita beli dengan kadar segera ataupun dalam tempoh masa yang pendek. Okay, kita tak drag lah. Hutang kita tu kita tak drag dia terlalu panjang. Okay, ada dua jenis diskaun, which is discount allowed. Okay, discount allowed ni cash discount allowed by a business to its customer when they pay their account quickly. Okay, dia bayar segera. Diskaun diberi. Siapakah yang akan bagi diskaun? Okay, kita lah yang bagi diskaun. Okay, kita bagi diskaun sebab kita orang yang menjual. Maka kita bagi diskaun ke orang. Diskaun receive adalah discount allowed ni kita bagi kat orang, so dia keluar. Tapi discount receive, kita terima. Kenapa kita terima discount? Kerana kita beli barang daripada orang, kita bayar cepat barang yang kita beli, maka dia melayakkan kita untuk dapat discount. Okay? Discount tunai yang diterima oleh perniagaan daripada pembekalnya apabila dia membayar secara segera, bayar cepat, bayar hutang dia tu dalam tempoh yang pendek. Okay, itu antara dua maksud diskaun lah. Kenapa maksud diskaun ni penting? Kerana discount allowed and discount receive also include into the cash book. Okay. Kita pergi kepada, kita tengok transaksi tengok contoh transaction, which is posting discount allowed. W Club hutang kita RM100. Saya guna perkataan ringgit lah He pays us in cash on 2 September 2019, which is within the time limit applicable for a 5% discount. So sekarang, dia bayar kita cash pada 2 September dalam tempoh limit, dalam tempoh time limit yang diperuntukkan oleh syarikat, maka dia layak menerima 5% diskaun. So 100 daripada 5% dapatlah RM5. So how to macam mana nak record? Yang pertama dia akan ada dua record. Yang pertama dia bayar kan. Jadi cash kita terima sebab dia bayar. So 95 lah.
kredit. Sebelum ni dia hutang, maka kita akan kurangkan hutang ni pada kita 95. And then dalam masa yang sama, kalau kita just record 95 je, dia akan jadi tak balance. Sebab sebelum ni, kita record hutang dia 100. So untuk bagi balance, kena record lah. Lagi 5% again. So debit, discount allowed. Discount allowed. Kenapa discount allowed ni jadi debit pada kita? Kerana dia adalah belanja yang cari kita tanggung. Syarikat kita bagi dekat orang yang beli barang kat dia RM5. Lagi RM5, dah beli kelab. So automatic asalnya dia hutang 100, 95 dia bayar sendiri, 5 lagi diskaun, maka dia punya akaun jadi 100. So tutuplah akaun dia. Itu cara posting diskaun allowed. Apa yang dia nak tunjuk adalah dia nak bagi tahu ke anda bahawa diskaun allowed ini adalah debit. Sebab dia expenses bagi syarikat. Okay? Sebab syarikat dah setuju kan, nak seolah-olah macam bagi hadiah lah kan. Tapi in term of diskaun allowed, cara treatment dia begini. Okay, posting discount receipt. Okay, kalau discount allowed, kita bagi. Tapi kalau discount receipt, kita terima. Kalau kita beli, kita terima lah kan. So, tengok contoh. The business owed is small 400. Kita, business ni, okay, ada as small ni, hutang pada sesuatu business yang dia beli 400. It pays him, dia bayar. Dia hutang business ni hutang pada small ni 400. Dia bayar dengan cek. Cek term cek ni refer to cash book. Kena masuk dalam cash book. Okay, dia bayar pada 3 September which is within the time limit. Pastikan dalam time limit untuk melayakkan dia dapat persen cash discount. Dia dapat 2.5%. So that asalnya 400. So dia bayar. So sebelum ni creditors. Kredit. Sekarang dia bayar, maka mengurangkan creditors dia. Debit lah 390. Dia bayar dalam bentuk apa? Dia bayar dalam bentuk cek. So, apa yang keluar? Keluarnya bank. And then 390 kan, asal 400, record 390, tak balance lah. So, lagi selebihnya dia dapat discount. So, debit as small. So, nak tak nak, as small ni dah jadi 400. So, balance lah. Credit, discount receipt. Discount receipt, maksud dekat mana? Dia adalah penerimaan. Kita terima. Kita punya income, tapi income yang bukanlah, maksudnya dia tak dimasukkan di dalam dia berkait dengan kita punya nature. So nature business kita jual dan beli, maka kalau kita jual, kita akan discount allowed. Tapi kalau kita orang yang membeli barang daripada supplier, maka kita akan dapat discount receipt. Okay, itu adalah cara posting discount lah. And then ni adalah double entry dia. How to record it? Inilah kan cash books. Kita tengok apa kat sini kita record kan apa cash. Sini dia bayar bank, kat sini dia bayar cash. Tapi ada discount allowed RM5. Kat sini ada discount allowed juga kan. Discount allowed RM5 untuk kelab punya. Kat sini kelab punya. And then as small ni discount allowed dia adalah 10. Discount receipt dia adalah 10. Okay, tengok. Okay. Discount column in the cash book. Ini dia nak tunjuk anda punya bagaimana record yang pertama yang patut digunakan lah. Okay, macam mana dia guna. Macam mana dia record sesuatu. Okay. So that ini dia punya first place. Dia tak masuk lagi discount allowed dalam cash book. So sekarang kita tengok. Macam mana situasi discount ruangan kolom discount dalam cash book. Okay, to reduce the number of entries in the general ledger, discount column can be added to the cash book. Okay, dia masukkan cash book The discount allowed column is added to the debit side. Discount allowed letak dekat debit. Kenapa? Kerana debit adalah something yang melibatkan penerimaan. Discount allowed column is added to the debit side of the cash book and the discount receipt column is added to the credit side. Kenapa discount allowed letak debit? Kerana discount allowed adalah expenses. Expenses meningkat sebelah debit. Okay. Discount receipt letak sebelah kredit. Kenapa? Kerana discount receipt adalah kita punya income. So
So income meningkat sebelah kredit. So kalau kita ada terima diskaun, kita masuk sebelah kredit lah. Kalau kita yang bagi diskaun, maka kita akan masuk sebelah debit. Okay, the total of this column will be posted to the relevant discount account. Okay, sepatutnya dia buat dulu dia punya ni lah cash book semua kan. Lepas tu baru dia akan comes out with the ledger. Okay, so cuba kita tengok. Okay, ni adalah discount column in the cash book. How the cash book look like? How the cash book would look with a discount column. Kat sini hang nampak tak? Dia tambah, maka sempurnalah cash book dia. Asalnya ada cash dengan bank je. Tambah pula folio. Daripada folio, tambah pula discount. Jangan tersilap kalau anda takut tersalah, sila buat penuh. Discount debit adalah discount allowed. Discount yang sebelah kredit adalah discount receive. Okay. So, cara fikir untuk debit side ni dia ada dua cara fikir dia. Yang pertama sekali adalah cara anda fikir untuk cash and bank. Benda ni anda takkan dapat dalam buku. Okay. Saya share apa yang saya faham dan apa yang saya praktiskan. Dalam debit side, okay, cash and bank ni, apa yang anda terima. Okay. Apa yang anda terima. And then, cash and bank for the credit side, apa yang anda bayar. Tapi, untuk discount, okay, discount cara fikir dia macam ni. Discount allowed adalah belanja. Apa yang kita keluarkan. Discount yang kita bagi. So kat belah sini. Discount receive adalah discount yang kita terima. Tadi cash and bank, debit side, something yang kita terima. Credit side, something yang kita bayar. Tapi untuk discount, discount allowed debit. Kenapa debit? Sebab dia expenses. Something yang kita keluarkan. Discount receive, something discount yang kita dapat. Which is, okay, untuk lebih mudah faham, discount allowed adalah relate with the sales. So siapa yang jual? Kita jual. So kita lah yang kena tanggung discount ini. Discount receive, siapa beli? Kita beli. Okay, kita akan dapat discount receive. So cara fikir. So awak tak boleh fikir bahawa kesemua sebelah debit ni semua yang kita terima. No, salah. Cash dan bank yang kita terima, tapi discount yang kita perlu tanggung. Yang kita perlu terima letak sebelah kredit. Kenapa? Sebab yang sebelah kredit ni adalah income untuk kita. Right, itu cara fikir untuk cash bank dan discount. Dua benda yang berbeza. Kita pergi kepada what happen if there is an overdraft. Term baru overdraft. So, dalam bahasa mudah, overdraft ni, okay, logiknya, biasanya dalam kedudukan asal, bank dan cash adalah debit side. Tapi, sekiranya anda buat imbangan, tiba-tiba, cash and debit side, awak dapat dia punya balance awal dia, kredit. Maka automatik dia punya nama kepada baki kredit tersebut adalah overdraft. Okay, overdraft ni hanya terjadi untuk situasi cash or bank sahaja. Cuba kita tengok kat mana contoh overdraft dia. Okay, ini step by step Okay, anda masukkan discount, ada lagi ruangan folio, dia tak letak, cash, bank, dan then dapat semua. So sekarang ni anda balancingkan dia, balance Okay, so kira-kira balance untuk CD, balance cash. So ruangan dia semuanya dekat semua, nampak tak? Balance CD dia. Cash tak cukup sebelah kredit kan? Sorry, kredit. Tapi dia akan bawa sebelah debit. So dia bukan overdraft. Sebab baki awal dia memang debit. Betul? Okay, debit kan? Cuba tengok bank. Bank, baki dia debit. Dia bawa masuk jadi kredit. Betul ke salah? Salah lah. Bukan maksud kita kira salah. Tak. Tapi maksud dia adalah dia songsang daripada kedudukan yang sepatutnya. Apakah kedudukan yang sepatutnya? Kedudukan bank pada 1 Jun baki awal bank mesti debit. Tapi kalau dia kredit, dia akan jadi
overdraft. Itulah yang nak dimaksudkan dengan overdraft. Benda ni yang kita nak consider ni. Apakah yang dimaksudkan dengan overdraft? Inilah maksud overdraft. On a balance sheet, a bank overdraft is included under the heading current liabilities. Okay, partnya lah sangat penting. Apa yang pentingnya? Bila anda tengok aku ada terjadi dalam situasi assignment anda bila anda buat debit side, credit side, anda balance kan, anda dapat balancing figure. Sebab ni lah okay, anda kan nak masuk kan, ini contoh ni ledger, daripada ledger nak pergi kepada trial balance. So sekarang ada dua kaedah. Saya repeat daripada yang saya ajar awal-awal dulu. Ada dua kaedah untuk transfer kepada trial balance. Kaedah yang pertama, kita tengok baki CD. Baki CD. Okay. Kaedah yang kedua, tengok balance BD. Dalam masa yang sama, bila anda tengok balance CD, bila anda tengok balance CD, anda kena faham kedudukan aset. Asal dia kat mana. Okay. Dia akan jadi kedudukan asal lah. Kalau anda ambil baki CD, contoh ya, cash, CD, credit. So bila pindah dalam trial balance, kena songsangkan dia. Dia jadi debit kan. Logik tak? Cash memang debit kan? So dia tak ada songsang. Dia memang betul-betul. Tapi cuba anda tengok bank. So bank kat sini kan. Nilai bank ni debit. Pindah dalam trial balance jadi kredit. Okay, dia kredit. Pada asalnya, kedudukan bank ni apa? Dia aset. Tapi kenapa bila dia pindah jadi kredit, dia songsang daripada jawapan yang sepatutnya, maka dia akan bertukar nama jadi overdraft bank. Dan daripada aset tadi dia akan diletakkan di bawah current liabilities. Kat mana nak letak dalam current liabilities? Letak masa anda buat statement of financial position. Dalam trial balance, mana ada current liability, current asset kan? Dia campur je semua. So bila masuk dalam statement of financial position, maka letakkanlah dia di bawah current liability. Dia bukan current asset lagi. Sebab dia punya baki dah jadi overdraft. Kenapa jadi overdraft? Kerana kedudukan dia berpindah. Asalnya adalah debit, tapi dia kredit. So kita hutang current liability kan, kita tanggung hutang. Itu adalah overdraft. Okay. That's all. Learning outcome, kita pergi pada learning outcome sebelum saya buka kepada soalan Okay. Apa yang anda perlu tahu, you should have now learned that a cash book consists of cash account. Semua orang faham. Cash book consists of, sebut cash book mesti ada cash account and bank account put together into one book. Okay, macam mana nak masuk kolom cash book, dia mestilah ada dua kolom sebelah debit side, ada dua, containing of a debit untuk cash and debit untuk bank, dan debit untuk credit column untuk cash dan credit column untuk bank. Jadi dua. Okay, dah boleh bayangkan That the bank column in the cash book are for check, bank column untuk check ataupun apa-apa transfer account. Kalau kita bayar memang totally, exactly on the duit kita bagi kat tangan, maka dia akan masuk cash. Tapi kalau kita bayar on check ataupun kita bayar by transfer, account transfer, bank transfer and so on, maka dia akan masuk dalam check. Then a folio column is included in the cash book. So that apa peranan folio? To have trace entries made into account in the ledger and so as to provide assurance that the double entries have been made. Okay, folio dia dapat penting saya ulang untuk anda punya group assignment. So kalau tak ada folio, maybe totally wrong. Alright, that cash discount are given to encourage people to pay their account within a stated time limit. Cash discount, apakah cash discount? Secara umum, maksud cash discount ni adalah potongan yang kita bagi untuk menggalakkan orang bayar dia punya hutang dalam waktu yang tempoh masa yang pendek ataupun within a stated time limit. Okay, that cash account is the name given for discount for quick payment. Okay, cash discount, quick payment, term penting. Even where the payment was made by check or by direct transfer into the bank rather than by payment in cash. Dia tak kisah anda bayar dengan tunai ataupun anda bayar dengan cek ataupun dengan transfer, anda asalkan anda bayar, anda akan dapat cash discount. Okay. That cash
cash discount appear in the profit and loss part of the income statement. Dah mention tadi cash discount dia akan appear in the profit and loss account. Which part? Dia akan letaklah yang mana yang diterima letaklah kat dalam belanja ataupun hasil. How to enter up and balance a 3-column cash book, one containing a debit and credit column for the bank account, a debit and column for the credit cash account, and a debit and credit column for discount. So itu 3 lah. Kalau orang tanya, apakah itu cash book 3 column? 3 column adalah cash, bank and discount. In the debit side, also in the credit side. Ada 3 side. Okay. The discount column in the cash book make it easier to enter up the books. Okay, discount column. They act as a collection point for discount allowed, okay, and discount received, for which double entry into the general ledger is complete when the totals are transferred to the discount account in the general ledger, usually at the end of the month. Dia nak bagi tahu kat anda bahawa discount column yang banyak-banyak tadi kan. Okay, tadi cuba tengok kita kira kat sini. Nampak tak? Okay, cash kan? Cash kita cari dia punya balancing figure, balance CD, balance BD untuk bank. Tapi apa function dengan discount? Nampak tak discount ni? 12 dengan 19 ni. Kenapa dia tak buat balance discount? Sorry, kenapa dia tak balancekan discount ni? Sebab discount ni akan jadi discount allowed. Dia akan masuk dalam income statement. Discount ni dia akan jadi discount receive, dia akan masuk dalam income statement. Nak letak kat mana dalam income statement? Nanti kita akan tengok. Okay. And then, seterusnya, that multiple column cash book is often used in order to further reduce the number of entry made in the general ledger. Kenapa kita gunakan buku tunai yang banyak sangat kolom kan, sampai 3? Sebab kita nak kurangkan penggunaan general ledger. How to add additional column to the cash book for frequently recurring items and make the appropriate entries in them and in the general ledger. Dia kita dah belajar tadi kan macam nak masukkan additional column. Daripada mula-mula tu cuma ada cash and bank, tambah pula folio, tambah pula discount. Okay, ikut pada situasi. That's all untuk this chapter which is on the cash book. Ada soalan tak? Sebab benda ni sedikit penting untuk anda punya assignment. So ada soalan? Betul. Yes, Saya nak tanya, folio ada ke dalam adjusted trial balance? Folio ada tak dalam adjusted trial balance? Ada? Okey, betul. Terima kasih. Dan Betul nak folio, okay, sama-sama. Folio perlu ada, double check anda punya assignment group ada masa lagi untuk anda ubah dan sebagainya. Folio perlu ada dalam journal, ledger, trial balance. Lepas tu journal untuk adjustment, ledger untuk adjustment dan adjusted trial balance. Okay. So kenapa saya kata trial balance ni sangat penting. Dia punya folio sangat penting kerana dia menggambarkan bahawa anda faham daripada stage ni dia pergi pada stage ni dan sebagainya. Kalau anda tersalah transfer folio, dia akan overall salah untuk anda punya ledger tersebut. Ada soalan lain? betul. Saya nak tanya. Maksudnya folio tu untuk cash book, bahagian nanti trial balance folio cash dengan bank, kira dia ada folio yang sama lah kan doktor? Macam mana? Kan cash book kan pegang trial balance cash dengan bank. Kemudian dalam trial balance cash dengan bank punya folio sama lah kan dia punya nombor. Ya, sama. Kemudian untuk kalau macam dalam adjustment
andai kata dalam adjustment tu kita ada guna account yang guna apa, di mana balance kita guna tu balance daripada trial balance sebelum tu, and then account yang kita guna tu untuk balance yang baru, adakah kita guna nombor folio yang baru ataupun kita masih lagi guna nombor folio yang sama? Kalau sama, kalau anda bawa daripada ledger yang sama, maka samalah. Tapi kalau anda dah tutup ledger tersebut, anda dah ada balancing figure, and then awak kena buka semula untuk adjustment, maka barulah. Maksudnya guna account yang sama, dia account sama, lepas tu kalau dah buat adjustment, dia ada perubahan dalam nilai dia, folio, nombor folio yang baru tu kira kita guna yang baru. Saya tak boleh nak jawab based on awak punya assignment sebab saya tak nampak flow dia. Flow dia tu, dia akan relate daripada journal. Nak tak nak, awak kena ingat bahawa folio ni dia akan starting dengan dia punya journal tu. So kalau dekat journal tu, awak tak tanya kat saya ledger kan. So dah kalau kat journal tu berubah, maka kat ledger tu of course lah berubah. Kena relate dengan situasi. So kalau awak tanya kat saya bawa baki, tinggal baki, macam mana saya nak nampak? Sebab saya bukan dalam, saya tak, sekarang ni bukan saya persembahkan benda tu. Saya nak anda tahu bahawa bila anda dapat folio ni dia tak boleh starting tengah-tengah. Tak boleh. Sebab tu bila awak buat adjustment, bila starting dekat stage adjustment, seolah-olah anda buat the new one punya proses. Samalah dengan proses awal kan. Dia start dengan transaction, go through to the journal, go through to the ledger, and go through to the trial balance. Lepas tu buat balik anda punya income statement, and then anda buat anda punya statement of financial position. Cuma income statement and statement of financial position tak perlu ada folio. So folio dia akan starting dengan journal. So sebelum journal, of course akan ada transaction. So kalau untuk the second stage until the stage yang ketiga tu kan. So masuk adjustment, so adjustment akan start dengan transaction yang baru. So of course dia akan ada folio yang baru untuk journal. Folio yang untuk ledger, folio yang pada ledger tu mestilah folio yang daripada journal. Takkan tiba-tiba tak ada journal, boleh ada ledger. Itu dia punya flow dia. Dan saya nak bagi tahu punya betul ke salah ke awak, saya tak boleh jawab lah, tak adil kan untuk orang lain. Tapi yang pasti anda kena tahu konsep dia tu sangat penting. Baru awak boleh tahu disambung ke tidak. Okay, saya harap menjawab. Okay, ada soalan lain? Doktor, saya nak tanya berkenaan dengan overdraft. Ya. Kan kalau doktor kata bila overdraft bank atau cash akan belah kredit kan dia punya balance BD. So Ya. maknanya bila dekat trial balance kita still tulis nama bank ataupun cash ke daripada trial balance kita dah tulis overdraft bank ataupun cash? Saya nak Dia tak jadi pastikan. masalah. Dia tak jadi masalah pun. Okay, siapa yang tadi Fatini? Tak jadi masalah pun Fatini nak tulis cash saja, tapi kalau macam ni kalau nak tulis cash saja pun boleh, bank saja pun boleh. Kalau nak tambah, dia punya perkataan dia letak dekat belakang dalam kurungan. Cash dalam kurungan overdraft. Bank dalam kurungan overdraft. Tapi biasa jarang sangat cash overdraft. Bank tu yang akan jadi overdraft. Sebab nama penuh untuk overdraft tu adalah overdraft bank. Boleh? Boleh doktor. Terima kasih. Cash ni, cash mustahil lah kita pula hutang dengan orang kan. Tapi kalau dalam nature of the business, sometimes terjadi. Bila masa terjadinya? Orang bayar cash kat kita, kita tak ada duit untuk pulang kat dia. So dia akan jadi overdraft lah kan in term of cash kan. Tapi takkanlah kalau tak ada baki kita nak suruh dia datang bulan 3 minggu kan. Tak logik pula, takut dia tak singgah kedai kita. So biasanya jarang terjadi cash tu overdraft. Tapi tak mustahil. Cuma yang lebih anda kena concern dan lebih kena berhati-hati adalah untuk bank. Sebab bank biasa jadi. Apa contoh terjadinya overdraft? Contoh ya, kita buat orang bayar, duit masuk. Rupanya daripada bank orang tu tak cukup. Ini jadi untuk cash. Ini jadi untuk bank. Kenapa?
But sometimes orang bayar in check. So dia bayar, dia tulis-tulis buku cek dia kan, dia tak sedar dalam akaun dia sebenarnya tak ada duit. So kita nak tarik duit daripada dia, tak ada. So kita hutang dekat bank lah. Okay? In term of bayar ke, terima ke, itulah ikut pada nature dia. Kita hutang kat bank tu ikut pada nature dia. Boleh? Boleh doktor, terima kasih. Dan sama. Dan dalam try balance tu, anda diberi pilihan. Sama ada anda nak tulis bank saja ataupun bank dalam kurungan overdraft. Tapi part yang paling penting adalah dalam statement of financial position, anda patut tulis overdraft bank dan letakkan dia di bawah current liabilities. Patutnya kan current asset, tapi dia kena tukar kepada current liabilities. Okay, harap menjawab. Ada soalan lagi? Doktor, Yes, saya. tadi doktor cakap pasal diskaun kolom dekat cashbook tu tak balance kan? Saya kurang jelas lagi kenapa dia tak balance. Tak balance. Dia bukan, dia tak perlu balance. Dia tak perlu balance dekat Dia tak kolom perlu balance. balance. Ya. Okey. Saya pergi kepada slide yang mungkin ada tertinggal. Kita dalam cashbook yang perlu dibalancekan adalah cash and bank sahaja. Boleh? Faham. Okey. Diskaun tak perlu balance sebab diskaun ni Jevita. Ni diskaun apa Jevita? Diskaun yang kita terima. Ya Ya. ke? Sorry. Diskaun Diskaun apa ni? Allowed. Diskaun allowed. Diskaun allow. Apa maksud diskaun allow? Diskaun allowed tu macam kita bagi diskaun untuk customer. Kita tanggung. Alright, kita tanggung. So dia seolah-olah kita punya expenses. So diskaun allow, diskaun ni masuk dalam income statement. Bawah expenses. Ni diskaun apa? Diskaun receive. Yeah, diskaun receipt kita masuk dalam kita punya income. Faham? Okay, faham dah. Sebab tu kenapa baki untuk diskaun allow and diskaun receive tak sama dan kita tak pun buat dia punya balance. Mana ada balance dia? Nampak? Balance dia kosong. Ruangan balance dia. Sebab dia tak perlu cari balance. Kita terus bawa dia dalam. Financial statement. Ya, saya pandai. Financial statement. Ada soalan lagi? Terima kasih doktor. Sama. Ada soalan lagi tak? Okay, that's all for this topic. InsyaAllah kita sambung untuk topik yang seterusnya selepas